Sekarang ni saya dah mula menaja sebab SIM card Tone Excel tu yang diletakkan nama sebagai Lindung Bis dah kembali. Okey. Jadi tahun ini banyaklah ceritanya. Bulan Januari kita punya founder dan CEO mendiang Tone Excel pergi. Okey. Dah meninggal dunia. Dan pada Julai baru ni pengganti mendiang Mr. Nelson adalah Mr. Robert, dan Mr. Robert pun dah meninggal bulan 7 baru ni. So digantikan oleh Mr. Umar. Mr. Umar lah yang mengendalikan sekarang ni. Okey. SIM card RM10 ni saya try juga buat, tapi tak jalan. Okey. Dan bila saya perasan benda tu tak jalan, saya perasan daripada awal sebenarnya. Okay. Tapi disebabkan company nak buat juga, buatlah benda yang dah ditakdirkan buat dah. Zif Pak Tam, Kelantan. Zif Pak Tam. Ini orang kampung saya ni. Okay. Orang kampung saya Johor. Jadi kenapa saya tak buat SIM card RM10 ke, SIM card push ke, light ke, pro ke apa ke, semua saya tak buat. Dulu SIM card bis pun hampir-hampir saya buat, tapi disebabkan dia punya fast track tu pecah, jadi saya pun tak buat. Okey. Selamat datang Tuan Jeffrey. Alright. So punca dia Tuan share teknik closing offline macam mana ya? Okey, nantilah saya akan share, kalau sempat saya akan share. Alright. Punca dia pada 2010 kan, sewaktu kita mula nak mengadakan program Tone Excel ni. Okey. Waktu tu mendiang Mr. Nelson pergi jumpa Tuntok untuk buat SIM card Tone Excel. Tapi kak, waktu tu ada orang mentertawakan. Okey. Salam Tuan Jeffrey. Okey. Hasnul Fauzi. Assalamualaikum, selamat datang. Okey. Hasnul Fauzi ni macam nama sepupu saya. Nak tengok tak boleh ke? Okey. Jadi apabila mendiang Mr. Nelson pergi dekat Tuntok menawarkan SIM card berharga RM70 ataupun RM68, senang saya cerita SIM card RM100 lah. SIM card RM100. Waktu tu ada yang di Tuntok tu mentertawakan. Sebabnya dia kata SIM card RM10 kami jual pun payah nak jual. Ingat statement tu. SIM card RM10 yang kami nak jual pun payah untuk dijual. Okey. Ini kan pula kamu nak jual SIM card harga RM100. Alright. Dan waktu tu Mr. Umar dia bekerja di Tuntok. Dialah yang bagi cadangan supaya try je lah dulu. Okey, bagi kat Tone Group try lah dulu. Kalau kamu boleh jual, okey. Alright. Kalau tak boleh jual, selamat lah. Okey. Bagi tempoh setahun ke tengok. Kalau tak boleh jual, kerat je lah kan. Okey. Dan Tuntok waktu tu ketawa kan lah. Okay. Macam mana nak jual SIM card RM100? Okey. SIM card RM10 kami jual pun tak boleh. Ingat statement tu Kebanyakan telco waktu tu, Maxi, Celcom, Digi, semuanya menjual SIM card RM10. Lebih kurang RM10 lah. Ada yang RM5, RM10. Maksudnya SIM card RM10 lah. Di pasaran. Dan tidak ada satu company pun yang menunjukkan peningkatan drastik ataupun menunjukkan tanda-tanda akan conquer market dengan SIM card RM10. Okey. Dan waktu tu Tone Group masuk dan bagi cadangan jual SIM card RM68 ataupun SIM card RM100 lah. Alright. Memanglah kalau saya pun rasanya akan ketawa juga.
SIM card RM10 kami jual separuh mati, kamu nak jual SIM card RM68 ataupun RM100. Mana boleh pi? Tapi akibatnya hasil dia tak seperti apa yang orang sangka, tuan-tuan. Tun Excel telah menunjukkan satu performance yang di luar jangkaan semua orang. Tuan Asar Zaim, Assalamualaikum Sifu Malam, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam tuan. Okey. Alhamdulillah. So, apabila Tun Excel berjaya menjual SIM card dan mendapatkan pengguna ataupun subscriber yang tinggi dalam masa singkat, ini menyebabkan kebanyakan telco mula pasang telinga, mula start tengok. Dulu tak tahulah kan. Okey. Mula dengar dan mula nama Tun Excel itu mula meletup. Okey. Dan kebanyakan telco mula heran macam mana Tun Excel boleh menjual SIM card yang mahal sedangkan mereka menjual SIM card yang murah pun susah nak penetrate market. Okey. Lepas tu kita berjaya dalam masa singkat je, subscriber kita dah mencecah 1 juta lebih waktu tu. Dalam masa singkat naik. Tapi takdir tetap akan berlaku walau macam mana pun. Okey. Dan bila kita tak boleh perform pula, sampai satu tahap dia akan berhenti lah kan. Okey. Mana ada bisnes zoom naik straight, tak ada. Sampai satu tahap benda yang naik akan turun dulu. Okey. Adjustment. Kalau dalam graf tu dipanggil adjustment, ada turun dulu. Okey. Turun dulu tu sebab dia macam-macam lah. Alright. Macam-macam lah. Tapi sebab yang ketara, apabila ini saya punya pendapat ni boleh pakai ke tak boleh pakai ke, kalau tuan nak pakai boleh. Ini observation, tidak mewakili mana-mana. Tuan Jeffrey, Tuan Mazlan Kelantan, area mana tu? Dekat Pengkalan Cepa tuan. Okey, Pengkalan Cepa, Kelantan. Alright, dekat dengan airport. So bila kita masuk sahaja Tun Wow, satu kesilapan yang saya nampak yang kita tak boleh elak kan. Tak boleh elak ni sebabnya takdir. Kalau dah takdir tetapkan macam tu lah. Walau betapa pandainya kita, betapa bodohnya kita, takdir tetap akan berlaku. Okey, takdir tak boleh elak. Tapi kita ditakdirkan menjual SIM card yang kurang laku, iaitu SIM card RM10. Kita pakat push SIM card Lite. Push SIM card Lite. Ramai yang mendaftar, lagi ramai yang expired. Lagi ramai mendaftar, lagi ramai expired. Lagi ramai mendaftar, lagi ramai yang expired. Lagi ramai mendaftar, makin turun commission. Makin ramai, ini bukan saya lah, sebab saya tak buat. Kalau turun tu memang patut lah kan. Turun sikit-sikit tu memang patut. Okey. Saya dah mengambil keputusan tak nak mempromosikan lagi. Rehat dulu. Okey. Sesekali je lah, bila saya nak try juga, laku sungguh ke SIM card RM10 ni, nampak macam laku sangat. Okey. Tetapi hakikat dia, commission naik kejap, lepas tu dia turun. Turun, susah nak naik dah tuan-tuan. Okey. Dia akan terbabit dengan saya jugalah. Sebab kebanyakannya rangkaian saya pun buat SIM card RM10. Saya nak bagi nasihat, takkan nak bagi nasihat. Saya bolehlah tak buat apa-apa kan. Allah bagi rezeki waktu tu banyak. Okey. Sangat banyak. Dan kalau saya tak buat apa pun, okey, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga Allah tak sangkutkan saya dalam hutang. Saya tak ada hutang kereta, tak ada hutang rumah. Saya beli tanah ke, beli kereta tu, BM ke apa, beli boat tu, beli rumah dekat Denai Alam tu semua. Alhamdulillah saya mampu beli cash. Okay. So jadi saya tak buat. Dan orang yang baru nak naik, dia terpaksa buat lah.
Nak buat SIM card bis rasa macam tak berbaloi. Jual SIM card RM100 dapat fast track RM15. Kalau orang tu top up yang kali kedua, barulah dapat dapat lagi RM10. Jadi duit tu tak nampak on the spot. Okey, bila tak nampak on the spot, orang kurang minat tuan-tuan. Jadi selama beberapa tahun ni, selama kewujudan Tuan Wow ni, saya banyak memerhati je lah. Memerhati tengok macam mana, adakah SIM card RM10 ni boleh naikkan company balik semua apa. Tapi hakikatnya tidak, tuan-tuan. Dia makin turun. Sebab bila start RM10 tu pun saya pun tak tahu. Cuma dalam hati tu rasa macam tersilap ni. Okey. Tapi kita tak tahu kan. Takdir tetap takdir. Dia tak boleh elak lagi lah. Jadi saya mungkin betul, mungkin salah. Jadi lebih baik saya duduk diam tengok. Okey. Kalau dia jadi, naklah juga buat kan. Belajarlah dengan orang yang buat tu jadi. Okey. Dan antara nama-nama yang hebat buat, okey. Siapa? Sifu Hafiz Arif, Major Riyad, Kak Cot. Kalau macam Tom Plus tu, Tahir Jannah. Mereka masih continue. Tapi bila saya cek dengan mereka, lagi kuat mereka buat, lagi turun komisen mereka. Alright? Lagi buat turun. Jadi barulah keadaan dia mengesahkan bahawa betul SIM card RM10 ni buatlah. Dia bolehlah dapat tertentu, lepas tu dia tak akan naik lagi dah. Dia payah naik. Okey. Siapa buat Tuan Wow ke, Hello Telco ke, Mobile Legend ke, 1XOX ke. Sebab benda tu dah terbukti sebelum ni. Waktu Tuan Group nak submit dekat Tuntok, malahan manajemen Tuntok pun kata, macam mana kamu nak jual SIM card mahal ni? Sedangkan kami nak jual SIM card RM10 pun menghadapi kesukaran. Okey. Jadi statement tu, data tu memang dah ada dulu. Dan kita melakukan kesilapan buat SIM card RM10. Okey. Tapi silap, kita pun tak tahu kan benda tu silap. Kita cuba je lah. Okey, company cuba. Bila commission drop, dia cuba. Cuba tu ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan tak jadi. Okey. Tapi kita kena respect lah. HQ sentiasa mencuba membantu. Cumanya kadang-kadang ada yang jadi, ada yang tak jadi. Bukan semua yang kita buat tu jadi. Okey. Jadi lepas itu sampai satu ketika pernah mendiang Mr. Robert nak jumpa saya dekat dekat Concord Hotel Shah Alam. Saya pun balik ke The Night Alam, pergi jumpa dia. 3 kali kami bincang. Dia pun minta idea saya. Saya pun tak tahulah. Saya bagi je lah idea saya. Okey tak okey tu Wallahualam. Tapi kalau bos-bos dah minta, kita bagi. Dia kata, Sifu, boleh bagi cadangan macam mana kita nak naikkan Tuan Group atau tidak? Okey. Terima kasih Kak Dah. Alright. Lepas tu saya pun bagi cadangan lah. Saya kata, bos, saya punya cadangan bawa balik SIM card Tone XL. Okey. SIM card Tone XL ini, bos nak letak apa pun tak apa. Nak letak nama dia Tuan Wow ke, bis ke, nak letak lindung bis ke, apa ke, itu tak ada masalah. Tapi kena ada kriteria sifat-sifat Tone XL yang telah kita buktikan satu ketika dulu kita boleh jual sangat banyak. Okey. Dan dia sangat menjadi. Cumanya sekarang ini SIM card tu dah tak ada. Jadi saya cadangkan bawa balik SIM card tu. Sifat-sifat dia tu. Dia kata apa sifat-sifat dia? Kalau kita terlupa, saya cakap pertama sifat-sifat dia, bonus pendaftaran dia sangat tinggi. Okey. Sampai mencecah 30%. Alright. Daripada harga SIM card. Dan dalam SIM card tu kita letakkan package ataupun kredit
pun sangat tinggi. Okey. Mungkin mewakili 60, 70 ataupun 80% daripada harga SIM card. Alright. Dan saya pun bagi cadangan lah. Cumanya yang sekarang ni saya nampak kalau orang top up dia kena langgan. Sebab kredit masuk kena langgan dan sebagainya. Untuk orang kampung dia payah, saya kata. Saya punya cadangan masuk aja package tu. Bila orang buat satu call automatic tu berjalan. Okay. So alhamdulillah dalam tu idea saya tu diterima. Okay. Idea tu diterima. So keluarlah SIM card Lindung Bis dengan harga 128. Saya cerita 130. Dan fast track dia 50. Maksudnya kalau rakan-rakan promote menaja satu orang SIM card Lindung Bis ni yang 130 tadi ni, rakan-rakan akan dapat upah ataupun bonus pendaftaran ataupun dipanggil fast track sebanyak RM50. Lepas tu dalam tu ada package apa TDS RM55 lah. Lebih kurang macam tu lah. TDS RM55 dapatlah unlimited tu, unlimited ni. Alright. Jadi bagi saya SIM card tu dah ada. Itulah puncanya saya nak buat. Nak start promote balik lah. Okay. Nak promote SIM card Ton Excel yang saya minat. Okay. Selepas beberapa tahun dia menghilangkan diri SIM card ni dan dimasukkan balik, saya buat balik lah. Okay. Tadi ada yang tanya kalau dah daftar SIM card Lite macam mana nak upgrade. Saya punya cadangan tak payah upgrade pun. Okay. Tapi menaja saya punya cadangan guna SIM card 130. Jangan Lite push ni. Logik dia pun tak ada tuan-tuan. Okay. Logik dia pun tak ada. Kalau orang baru nak buat bisnes, okay, kalau dia dapat menaja satu orang, dia dapat close satu pelanggan untuk menggunakan SIM card Ton Wow ini. Okay. Kalau dia gunakan SIM card Lite, dia tak ada fast track tuan-tuan. Okay. Sekarang ni lah baru ada berapa ringgit, RM9 ke berapa saya pun tak ingat lah. Okay. Kalau SIM card apa benda, ada SIM card push ke SIM card pro, adalah sekarang. Okay. Tapi sikit. Kalau saya taja satu orang dengan SIM card 130, okay, saya akan dapat RM50 fast track. Itu adalah pembakar semangat untuk buat bisnes. Kalau puk masuk RM50, wah. Okay. Duit dia bila nak masuk bank tu tak tahu lagi pun. Tapi RM50 inilah pembakar semangat. Ataupun pembakar semangat untuk orang yang baru buat bisnes tu nak bergerak. Satu close RM50 semangat tuan-tuan. Ni contoh saya baru ni saya bagi contoh. Kalau ada seorang tu dia minta kerja. Minta kerja kat Petronas lah contoh dia. Share full tentang SIM card baru tu Sifung. Itu je tuan. Okay. SIM card harga 130. Kalau dalam tu ada package RM55. Okay. Adalah insurans tu gedebak. Saya tak kerti nak cerita insurans ni. Okay. Adalah insurans tu. Tapi tak kerti cerita insurans pun bila saya panggil kawan-kawan baru ni saya daftarkan. Mereka join tuan. Okay. Mereka masuk aja. Sebabnya saya bukan ajak orang buat bisnes, tak nak. Nanti saya cerita Tadi sebab saya tanya ada seorang tanya macam mana nak buat offline, macam mana nak closing. Okay. Saya tak pandai buat closing. Saya sebenarnya tak pandai nak promote. Okay. Saya tak pandai nak promote. So kalau yang dah pakai SIM card Lite, pakai je lah. Tapi kalau tanya saya, kalau saya nak promote, kalau sebelum ini rakan-rakan promote SIM card RM10, kalau tanya saya lepas ni jangan sentuh lah SIM card RM10. Tak ada faedah. Okay. Banyak register, banyak mati. Banyak register, banyak matinya.
Apa pun bisnes, siapa buat lindung, siapa yang buat Hello Telco ke Mobile Legend, carilah SIM card yang mahal, fast track tinggi. Okey. Kalau fikir SIM card murah daripada dulu lagi dah. SIM card murah ni tak ada apa pun pembakar semangat. Orang yang buat promosi tak jalan. Okey. So bila orang tu minta kerja tadi, balik cerita minta kerja ni, sembang macam-macam, kadang lupa apa benda nak dicerita. Lagi satu, siapa yang masuk yang tanya ni, saya tak baca dulu kalau tidak nanti satu cerita terputus, okey. Nanti kalau sempat saya scroll balik. Kalau dah habis cerita lah. Masalahnya cerita saya ni tak pandai habis. Panjang berjela-jela. Itu namanya menyembang kan. Okay. Itu namanya menyembang. So, apabila kita taja seorang dapat RM50, itu pembakar semangat tu sebenarnya tuan-tuan. Bila orang minta kerja, contoh dia minta kerja kat Petronas. Dia dapat kerja dekat Petronas. Oh, anda dapat diterima sebagai senior engineer, contoh dia lah. Ataupun electrical engineer. Ataupun apa-apalah jawatan tinggi. Dapat gaji permulaan dia kata bagi 7,000. Alright. Minggu depan, hari Senin, baru mulakan kerja, lapor diri. Bila dia dapat offer letter mengatakan gaji dia 7,000 tuan-tuan, Allah Akbar. Saya rasa orang tu setiap hari bila dia balik rumah tengok, offer letter 7,000, duit tak tahu ke mana lagi pun. Ambil, ya Allah, 7,000. Seronok dia pegang offer letter yang tunjuk 7,000 tu tuan. Sama juga kalau kita baru buat kerja tuan, dapat RM50. Allah, punya semangat dah dapat RM50 ni tak kata apa tuan-tuan. Okey. Itulah pembakar semangat untuk orang baru. Baru-baru ni siapa? Sifu Harif kot. Ada cerita seorang tu dapat berapa orang saya tak ingat, 300 orang apa dia daftarkan guna SIM card Lite. Tengok-tengok komisen dia entah tak sampai 100 ke tak sampai 200. Lepas tu malas dia buat bisnes lain pula. Okey. Bila dia buat bisnes lain, benda tu logik kan. Okey. Benda tu logik dan dia kata hilanglah sebutir permata. Memang. Alright. Jadi saya tak buat, tak promote sebab apa? Sebab tak ada SIM card Tuan Excel. Sekarang dah ada balik SIM card Tuan Excel, sedap lah nak cerita balik kan. Cerita ni sama je. Okey, macam mana nak buat offline tadi tu? Saya start cerita macam mana saya buat dulu ya. Okey. Sifu Halim. Oh, selamat datang tuan. Okey. Zaman saya buat dulu, okey. Memang kami jual SIM card mahal. Waktu tu pasaran penuh dengan SIM card RM10. Okey. Dan semua mereka tak jumpa jalan untuk conquer market. Okey. Tak ada jalan jumpa conquer market dan mereka pening. Celcom ke Maxis ke Digi ke semua pening. Daftar banyak ni mati lebih besar daripada pendaftaran. Macam kita sekarang ni, okey. Dalam tahun wow ni dah beberapa tahun menghadapi masalah sama. Dan semua telco pun menghadapi masalah yang sama. Kalau tak salah saya pendaftaran mungkin dalam 1 bulan lebih kurang 7,000, tapi expired 13,000. Okey. Daftar 7,000. Semua ejen Tun Wow ni bermati-matian mendaftarkan. Tetapi bila nak tengok balik, yang lama-lama merah. Bila saya cek data dia, 1 bulan pendaftaran 7,000, expired 13,000. Kalau keadaan ini berterusan, okey. Contohnya ada customer, kita katalah ada 100 customer. Setiap bulan kita daftarkan 2 orang. Jadi 102. Tapi yang expired 3 orang. Jadi 102 tolak 3, 99. Jadikan dia turun. Kalau keadaan ini berterusan, okey. Keadaan ini berterusan. Kalau kita drawkan graf, dia memang akan satu hari menyembah ke tanah lah.
Daftar banyak ni, expired banyak ni. Yang expired banyak ni tu dia makan yang ada dalam tu. Okey. Sebab itu, kalau tanya saya memang tak sentuh dah SIM card RM10 ke, Pro ke, Push ke apa, saya tak usik dah. Itu bukan SIM card Ton XL. SIM card Ton XL adalah SIM card yang mempunyai fast track tinggi. Jadi macam tu lah. Untuk pembakar semangat, kalau daftar seorang saja dapat RM50, kan semangat tu. Jadi dulu kami buat, macam mana komisen saya meletup-letup dulu. Okey. Peringkat awal, alhamdulillah waktu tu saya terpegang prinsip yang betul dalam dunia bisnes. Okey. Saya terpegang prinsip yang betul dalam dunia bisnes. Apabila saya join saja Ton XL dulu, okey, harga RM70.68 lah. Okey, senang cerita RM100 lah. Fast track 30. Apabila saya daftar join saja, perkara pertama yang saya buat adalah saya sediakan asas. Okey. Asas ataupun alasan untuk saya kekal dalam bisnes tu. Belum cerita untung lagi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat rumah, benda yang pertama tuan-tuan kena buat adalah asas. Kalau tanah tu lembik, kena letak batu dulu. Kena bagi mendap, kena tambak, letak batu, kena buat filing, kena bubuh konkrit. Itu kena buat, tuan-tuan. Kalau tak buat benda tu, dia takkan jadi rumah. Okey, kita tak boleh dirikan apa-apa rumah sekalipun. Apabila ni Tuan Jeffrey ada tanya, Tuan Watsil dulu lebih fokus pada user ataupun pada leader. Okey, ini nak cerita lah ni. Betul-betul Tuan Jeffrey tanya tepat waktu dia. Jadi apabila saya nak menaja dulu, bila saya join saja, okey. Dulu saya ingat, saya pakai SIM card Maxis, saya buang di dalam tong sampah. Saya buang dalam tong sampah. Terus saya pakai SIM card tu. Orang rumah saya kata, tu banyak kontak semua apa tu. Saya kata, kontak ni, kontak lah. Tapi sekarang saya dah ada SIM card sendiri. SIM card Ton XL waktu tu. Okay. Takkanlah saya nak meniaga SIM card Ton XL dalam masa yang sama saya nak pakai Maxis. Okay. Jadi saya buang. Susah juga kan hilang kontak yang lambat-lambat tu. Tapi waktu tu saya tengah susah, hutang saya tengah banyak. Jadi saya buang tu sebab adanya senarai kontak tu tak memberi faedah kan saya kan. Lepas tu saya buang, saya terus pakai. Itulah prinsip saya. Saya cakap, saya dah meniaga Ton XL, sangat tak betul kalau saya pakai SIM card pesaing saya. Alright? Jadi saya pun pakai. Itu benda pertama saya buat. Saya menyingkirkan SIM card pesaing saya dalam diri saya dulu. Okay? Yang kedua, barulah saya menyingkirkan SIM card pesaing saya di dalam family saya. Okay? Jadi saya beli SIM card. Harga katalah 100, saya beli 100, modal duit saya. Takkan saya nak jual kat anak saya kan? Takkan saya nak jual kat isteri saya? Tak. Saya pertama saya buang SIM card tu, waktu tu saya tak tahu yang SIM card tu boleh kekal nombor lama. Itulah punca saya buang. Tapi lepas tu tak lama Abang Ishak kata, dah buang. Lah, dia kan boleh kekal nombor lama. Ya ke bang? Saya kata. Saya pening kepala, saya kata. Saya tak tahu boleh pakai. Okey. Boleh kekal nombor lama. Jadi bila saya tahu boleh kekal nombor lama, okey. Saya beli beberapa keping SIM card. Okey. Dan saya daftarkan ahli keluarga saya. Okey. Dengan cara kekal nombor utama. Okey. Kekal nombor utama, bukan kekal nombor lama. Kekal nombor utama. Ingat, tanam dalam otak. Kekal nombor utama. Ada juga orang kekal nombor lama tapi bukan kekal nombor utama.
Dia tak jalan, tuan-tuan. Okey, kalau macam buat rumah tadi tu, bagi saya perumpamaannya kalau kita pakai pasir saja nak buat rumah, apa rumah pun tak boleh jadi. Kalau kita pakai batu kerikil saja nak buat dia punya foundation dia tu tak jadi. Kita kena pakai konkrit. Konkrit tu kena tebal dan pastikan dengan konkrit tu ada filing lagi. Baru kita boleh buat rumah. Bubuh filing, bubuh konkrit 5-6 inci. Okey, baru kita boleh buat rumah dengan selesa. Buat rumah besar, rumah idaman. Okey. Orang buat bisnes SIM card ni dah tentu ada idaman dia sendiri. Tetapi apabila join hanya fikir pasal idaman, oh Cik Mazlan dapat banyak, orang ni dapat banyak, orang tu dapat banyak. Dia ingat dia boleh dapat banyak tanpa buat foundation, tak jadi. Sebab saya buat foundation. Peringkat awal, saya daftarkan isteri, anak-anak, adik-beradik, arwah mak bapak saya, arwah kakak saya. Ada lagi kakak saya yang ada lagi pun anak-anak saudara saya. Saya keluar duit sendiri, daftarkan mereka. Kekal nombor utama, bukan kekal nombor lama. Ada orang kadang-kadang dia pakai 2 SIM card. Satu SIM card nombor utama dia, inilah nombor TAC, inilah nombor penting, inilah nombor apa-apa, semua ni. Dan dia ada lagi SIM card kedua dan ketiga. Ini SIM card sampingan. Kebiasaannya kalau rakan-rakan pergi promote dekat orang, orang kata, bolehlah kekalkanlah nombor lama. Dia bagi nombor yang ketiga, nombor kedua ni semua tak ada faedah, tuan-tuan. Lah tak top up juga. Okey. Oh, big boss telefon tu kejap. Sorry boss. Live in FB. I will call you back. Okey, alamak orang kampung Zaidi Cekwil. Assalamualaikum. MD Jamaluddin Khairul Azmi. Jadi mana-mana yang saya tak sempat tegur tu sebab sembang kena ngadap tempat lain. Kalau saya ngadap komputer, saya pun nak menjawab. Okey. Khairul Azmi Batupat Adil. Assalamualaikum tuan orang kampung. Okey. So, jadi perumpamaan dia, kalau letak pasir untuk buat rumah dekat tanah gambut, tanah lembek, dia umpama orang nak buat rumah, dia punya foundation pakai SIM card RM10. SIM card light lah. Kalau bubuh batu kerikil saja, perumpamaan dia pakai SIM card push ataupun SIM card pro. Kalau dia bubuh konkrit tebal-tebal, tu dia pakai SIM card 130. Okey. Tetapi walaupun konkrit tebal, nak buat rumah boleh lah kot. Tapi 5-6 bulan ataupun setahun rumah crack sana crack sini. Sebab apa? Sebab tak ada piling. Kekal nombor utama adalah piling. Bukan kekal nombor lama, kekal nombor utama. Jadi dulu, apa yang saya buat dekat semua family saya kekalkan nombor utama mereka. Suka tak suka, kena kekal nombor utama. Okey. Tak ada ek-ok ke anak-anak saya. Malah, no way. Okey. Bapak kamu dah meniaga SIM card. Ni SIM card abah punya. Korang kena pakai SIM card ni. Okey. Tak masuk akal lah. Macam Tokeh Maxis, anak beranak dia pakai Celcom. Tak kena, tuan-tuan. Okey. Prinsip tu nak kena betul daripada awal. Ini kadang-kadang ada saya tanya, beria promote Tuan Excel. Pakai SIM card apa? Saya pakai SIM card. Saya ambil SIM card Tuan Wow ni nombor baru. Oh, ada nombor lain ke? Ada. Pakai apa? Sebab tempat saya yang elok SIM card U-Mobile je. Macam mana, tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan buka kedai makan tengah hari. Tapi tuan-tuan sendiri tak makan dekat kedai tuan. Waktu tengah hari, tengah jual-jual, lari kejap. Nak pergi mana? Nak pergi makan kat kedai sebelah. Kedai pesaing pula tu. Yang lagi hinanya, kita buka kedai makan tengah hari. Anak-anak, orang rumah lalu depan kedai. Bah, okey, nak pergi mana korang? Nak pergi makan ke kedai mamak ujung tu. Kau tahu bapak kau ni jual apa?
Okey. Sebab itu kalau pegang prinsip nak cuba-cuba, nak buat, tengok kalau menjadi. Tapi dalam masa yang sama guna SIM card lain. Kalau nak dapat komisen pun mungkin dah. Saya dah buat lama, 7-8 tahun dah. Berapa komisen? Tak sampai 100 Cik Mazlan. Okey. Pakai SIM card apa? Aton Wow pun pakai. Tapi saya ada SIM card Celcom. Okey, saya kata. Dia sendiri menjawab kenapa dia tak boleh sukses. Jadi saya awal-awal, saya dah buang SIM card Maxis. Disebabkan saya tak tahu boleh kekal nombor lama. Saya sampai macam tu tahap pengorbanan. Tapi family saya semua kekal nombor utama. Jangan kekal nombor lama. Kekal nombor utama. Okey. Kalau kekal nombor utama macam mana pun. Dia buat bisnes ke, dia tak buat bisnes ke. Mereka akan kekal dalam bisnes ni. Alright. Jadi, saya lebih utamakan kepada pengguna. Dalam dunia ini. Okey. Tadi ada yang bertanya kan. Dealer ke pengguna. Dalam dunia ini. Okey. Dia sebenarnya sekarang ni lah yang ada dealer ni sebenarnya 1% je. Tapi dealer yang 1% ini hasilnya dia keluar daripada pengguna yang 99%. Jadi pengguna ni sebenarnya 100% dan dia menghasilkan 1%. Okey. Maksudnya dialah pengguna, dialah dealer. Tapi prosesnya dia dealer dulu. Maksudnya proses dia pengguna dulu. Ada orang kata saya tanpa dealer tak boleh bergerak. Betul. Setuju. Okey. Tapi kamu dah jadi dealer kan? Maksudnya dah ada dealer lah tu. Apabila ada seorang dealer. Macam ginilah. Saya contohkan. Dulu saya buat kan. Katalah orang yang di bawah pengaruh kawalan saya. Maksudnya contoh isteri, anak-anak, mak bapak, siapa-siapa yang kalau kita fikir, kita suruh, dia terus ikut. Itu adalah orang-orang yang di bawah pengaruh. Kalau orang putih panggil the circle of influence. Okay. Orang-orang ni apabila tuan-tuan join, okay, suruh mereka kekal nombor utama. Dan jangan mengharap mereka nak buat. Memang tak logik buat. Kalau nenek saya suruh pakai. Mana ada kita expect nak buat. Tetapi kelangsungan tuan-tuan nak untuk buat kerja dalam ni bergantung kepada user tu. Tuan-tuan daftarkan isteri ataupun suami. Daftar je seorang. Dapat RM50. Semangat untuk mendaftarkan user yang kedua. Semangat nak mendaftarkan user yang kedua. User yang kedua menjadi mangsa adalah anak. Contoh dia. Daftarkan anak. Dapat lagi RM50. Wow. Itu mula perkataan wow. Okay. Kita akan duit ni entah bila nak dapat. Macam orang kerja Petronas tadi lah. Dia usung ke ujung ke pangkal. Dia punya offer letter. Gaji aku RM7,000. Gaji aku RM7,000. Gaji entah bila. Daftar pun tidak. Tapi punya semangat menunggu hari pertama melaporkan diri. Kalau boleh. 3 hari awal dah duduk kat Petronas tu contoh dia. 3 hari awal dah duduk. Tidur depan office tu. Tempat yang kita nak bekerja tu. Punya semangatnya. Macam tu juga tuan-tuan. Kalau daftar seorang dapat RM50. Duit entah bila nak dapat. Tapi itu pembakar semangat. Hui, daftarkan isteri. Dapat RM50. Aku dulu pakai Maxis 12 tahun. Dia tak tahu modal dia contoh macam ni. Modal dia 130. Tak fikir tuan-tuan. Berapa ramai orang buat bisnes modal banyak-banyak. Duit datang balik pun hampir tak ada. Ataupun sedikit. Mematahkan semangat mereka. Ini daftar satu. Memang saya keluar modal 130. Dapat 50. Saya akan cari lagi untuk mendaftarkan anak yang kedua. Anak yang pertama ni. Dapatlah bagi 50. Semangat habis. Semua anak-anak dipaksa mendaftar. Bila suruh anak mendaftar ini. Tak perlu apa-apa tuan-tuan. Tak perlu nak terangkan. Ini SIM card ni takaful. Yang ini patuh syariah nak ataupun kat isteri yang ni yang dia patuh syariah. Dia ada takaful. Ada khairat kematian. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Nak cerita apa pasal insurans?
Tuan-tuan tahu dekat market, dekat masyarakat dekat luar tu, okey, masyarakat dekat luar tu, ada ejen insurans yang ambil exam. Mereka nak jadi ejen insurans kena ambil exam, kena tahu product knowledge. Kalau dia datang buat presentation, very very professional. Datang jumpa, tuan, okey. Tuan nak berapa tahap kemampuan tuan nak bayar mampu tiap-tiap bulan? Nanti sekejap saya kira. Tuan umur berapa? Dia pun kira. Ada penyakit apa? Semua masuk dalam komputer pun. Dia keluar, keluar. Ini tuan punya insurans ni lebih kurang macam menyimpan. Lepas 10 tahun tuan boleh ambil banyak ni, lepas 15 tahun banyak, 20 tahun boleh ambil banyak ni. Sangat profesional tuan-tuan. Kena ambil exam untuk jadi ejen insurans. Kita tiba-tiba SIM card tuan, dalam ni ada insurans. Terus nak jual insurans. Berhenti kan. Saya orang tanya insurans saya tak tahu. Saya tak pandai, lebih kurang boleh lah. Kalau nak tanya lebih-lebih, telefon HQ. Kadang-kadang tuan-tuan pergi telefon HQ, orang HQ pun tak faham. Jadi nak jual SIM card ni bukan berdasarkan takaful ke insurans ke khairat kematian, tak ada. Tuan-tuan kena jual, kena bahagi pengguna dulu pakai. Pengguna orang-orang yang duduk dalam circle of influence. Di dalam lingkungan kawalan tuan-tuan. Mak bapak, nenek, tu daftarkan dulu. Kalau SIM card itu fast rate-nya tinggi, saya akan bersemangat mendaftarkan pengguna. Daftar. Contohlah, katalah pengguna awal-awal saya daftarkan 40 orang tu. Tak ada dealer, tak ada sebut dealer apa pun. Ejen-ejen yang tak ajak orang lagi waktu tu. Bila dapat 40 orang pengguna, ramai adik sepupu, sepapat saya, anak saudara, anak sepupu, macam-macam. Semua saya paksa masuk. Bila ada 40 orang, kalau fast track atau bonus pendaftaran 50, saya dapat 2,000. 2,000 tu saya usung ke mana-mana tu punya seronok kan. Padahal modal yang keluar ni banyak dah ni. Macam itu juga orang nak buat foundation yang kukuh, mereka kena keluar modal banyak. Konkrit kena bagus, simen filing kena bagus. Berapa orang dah berapa bilik dah buat, tak buat apa pun lagi. Tandas pun tak naik, mangkuk tandas pun tak boleh letak lagi. Tu dia. Foundation, banyak orang masuk SIM card Tuan Wow ke Hello Telco ke apa ke, melompat terus nak taja orang. Henti kan. Kalau kamu buat macam tu, saya rasa sampai bila tak boleh potong komisen saya. Memang saya cabar tuan-tuan potong komisen saya. Potonglah. Tak kira lah dalam bisnes apa, 1SOX ke, potong komisen saya. Sebab kalau tuan-tuan berjaya, tuan-tuan untung. Bukan saya pun. Biarlah tercabar macam tu sekali. Tapi kalau tuan-tuan tak buat macam saya buat, macam mana kalau tuan-tuan tak ikut jalan yang saya jalan, macam mana nak sampai tempat yang saya sampai? Tak boleh sampai. Tuan-tuan cipta jalan sendiri semua apa. Kadang-kadang saya pun susah nak nasihat. Orang masuk bisnes SIM card ni, terus mengelupur nak cari ejen. Ejen daripada 1,000 tu ada seorang je ejen. Pergi buat kerja payah pasal apa? Suka sangat buat kerja payah. Padahal asas perniagaan ini kena ada pengguna. Tak ada pengguna, tak adalah bisnes tu. Bagilah fast track banyak mana pun, bonus pendaftaran tinggi mana pun, tak ada pengguna yang daftar, tak ada. Tak jalan. Okay. Company Tuan Wow ni, dia tak akan wujud kalau semua yang ada dalam tu semua leader. Tak ada pengguna. Katalah jumlah pengguna dalam Tuan Wow ni, katalah 1 juta senang. Yang buat bisnes ni ada 1,000. Kalau 999 lebih kurang tu semua tak ada, yang ada 1,000 orang ejen je, company tu tak gimana, lama tutup dah. Okey. Lama tutup. So, cara kami buat dulu, cara yang saya buat dulu, saya penuhkan pengguna tegar. Kalau dah kekal nombor utama, bagi saya itu adalah pengguna tegar. Dan saya buat SIM card Tuan XL, saya tak buat SIM card lain. Maksudnya SIM card yang fast tracknya tinggi.
Alright. Saya ni pemalu, nak jumpa orang, nak ajak buat bisnes pemalu, tuan-tuan. Okey. Tetapi apabila saya dah, katalah saya daftarkan 40 orang, ahli sanak saudara saya, ahli keluarga saya 40 orang, saya dah dapat fast track RM2,000. Fast track RM2,000 itu pembakar semangat. Kedua, cuba tengok bonus commission top up dia. Saya ambil mereka top up RM50 setiap bulan. Bonus saya RM10. 10% contoh dia. Satu orang saya dapat RM5 kan. Nangkir kasar lah. Kalau 40 orang, 5 kali 40, RM200. Okey. RM200 saya punya commission setiap bulan. Tuan-tuan, RM200 ni sangat besar, tuan-tuan. Dan RM200 ini disebab sangat besarnya dalam hidup saya waktu tu, dia menjadi topik utama saya kalau bersembang. Benda besar. Okey. Kadang-kadang tengah duduk dengan member, saya tak ajak member-member. Member-member yang bukan di dalam circle of influence saya, tak berani. Nak ajak macam mana? Okay. Tetapi commission saya yang 200 contoh tadi ni, saya duduk tengah minum kopi dengan dia, alhamdulillah, saya cakap masuk RM200. Untuk orang yang gaji 1,500 ke 2,000, dapat RM200 sesuatu yang sangat besar untuk mereka, tuan-tuan. Okey. Sangat besar. Jadi dalam banyak-banyak kali saya berkongsi commission yang 200, bukan kongsi pun, sebut waktu mereka ada. Kalau tuan-tuan nak buat online, orang sebut online ni kan. Awal-awal dulu saya hanya berkongsi commission saya yang 200, 300, 500, 1,000. Saya hanya berkongsi. Dalam Facebook tu ramai yang kenal. Okey. Tetapi mereka bukan orang-orang yang di bawah pengaruh saya. Maksudnya kalau saya suruh buat, terus buat. Tak ada. Kalau saya suruh buat, dia tanya, kau siapa lah nak suruh-suruh aku buat? Nak suruh-suruh aku pakai SIM card ni? Tak ada. Jadi, kalau saya dapat 200, kadang-kadang saya terkongsi. Bila saya terkongsi, ada member-member terdengar, dan dalam ramai-ramai itu akan ada yang tanya, macam mana kau buat duit ni, Lan? Macam mana kau dapat setiap bulan 200? 200 tu besar, tuan-tuan. Ramai anak-anak sekarang nak bagi duit kat mak bapak dia 200 pun tak mampu, tuan-tuan. 100 pun tak mampu kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang bagi, kadang-kadang ada yang tak bagi. Mak bapak memang tak minta. Tetapi alangkah mereka berbesar hatinya kalau ada anak-anak mampu. Jadi itu merupakan satu perkara yang besar untuk mereka. Tapi berapa ramai yang tak mampu nak bagi mak bapak? Jangankan cerita 200, 100 pun tak mampu kadang-kadang. Macam-macam komitmen ada. Gaji makin naik, komitmen makin tinggi, pun masih tak dapat bagi mak bapak. Tetapi ini kita dapat tiap-tiap bulan RM200. Memang tercerita, tuan-tuan. Bila tercerita itulah yang ada mula kawan-kawan tanya, macam mana kau buat duit? Kalau sekarang ni, cuba tuan-tuan kongsikan. Setiap bulan, kongsikan dalam WhatsApp status ke, dalam Facebook ke. Sebulan sekali, kongsi je. Cuba tengok. Kalau ada member tanya je, macam mana, ataupun DM, DM kan. Kalau ada yang, selamat datang Tuan Sifu Mejeriat. Adam Pesona, selamat datang. Adam Pesona, terima kasih Tuan.
Banyak lagi nama yang saya tak sempat sebut ni. Akin Azila. Sorry ya. Sebab benda ni naik. Saya tengah sedap menyembang. Saya tak nak tulis dekat handphone. Tulis handphone nanti kan saya terjawab kan. Okey. Wah, dah 12 lebih dah ni. Okey. Ni saja-saja sembang waktu tengah hari ni. Alright. Saya bukan cari waktu yang sesuai ke apa. Saya nak menyembang sambil-sambil buat kerja tadi. Saya menyembang. Jadi waktu saya balik cara kami menjual dulu. Macam itulah kami menjual. Macam itulah network kami tersebar. Apabila kita dah ada asas yang kukuh. Asas yang kukuh ni contoh yang macam saya bagi. Kita tawarkan SIM card 130. Dan mereka kekal nombor utama. Pengguna sahaja. Kemudian hari, kalau mereka nak buat, itu tak ada masalah. Tapi ini adalah asas. Kurang-kurangnya yang saya nampak 40 orang. Pengguna yang kekal nombor utama. Bukan kekal nombor lama, kekal nombor utama. Nak tahu nombor utama macam mana? Kalau dia ada pakai 3-4 SIM card, 4-5 SIM card. Nombor utama adalah nombor yang dia sangat penting. Itulah nombor TAC, itulah nombor banking, itulah nombor apa-apa pun. Itulah nombor. Itu nombor utama. Kalau orang ini di bawah pengaruh saya akan paksa pakai ni. Kekalkan nombor yang ini. Nombor lain, abah tak kisah. Abah tak mau tahu pun. Tapi kekal, nombor utama ni kekal. Itu adalah asas dia. Okey. Asas dia. Dan untuk memberi semangat kita untuk buat peringkat awal, alright? SIM card yang fast track dia tinggi. Yang hanya ada dalam sekarang ni panggil apa? Lindung bis. Okey. Tak ada orang semangat dengan komisen kita, tak adanya. Oh, komisen saya berapa, komisen awak berapa? Saya dekat nak ambil semangat. Komisen siapa tu? Saya nampak Major Riyad. Major Riyad berapa? Saya nak ambil semangat Major Riyad. Tak jadi tuan-tuan. Saya nak tahu Sifu Hafiz Arif berapa komisen kamu? Nak ambil semangat untuk buat. Tak jadi. Itu duit orang semua. Bukan duit kita. Duit kita tu fast track tu. Peringkat awal fast track membakar semangat. Dapat RM50 tu. Kalau SIM card Lite, SIM card Pro, berapa sangat fast track tuan-tuan? Selamat datang kawan-kawan yang lain. Daimi, Syahda, Nama, Rudi, Adam Persona. Mana yang terlepas-lepas tak sempat baca, minta maaf banyak-banyak. Okey, tengah seronok menyembang. Lama dah tak menyembang dekat live ni kan. Nak tekan mana, tekan ini pun saya tak tahu. Okay. So itulah cara kami buat. Dan waktu-waktu kami menyembang, kadang-kadang komisen masuk. Waktu tu saya kongsikan komisen RM200 ke RM500. Saya jangan kongsikan komisen orang. Alright. Orang punya pasal. Dia dapat 10,000 ke. Jangan kongsi komisen Sifu Mazlan Abbas, Sifu itu, Sifu ini. Semua mengarut tuan-tuan. Okay. Kalau tuan-tuan dapat RM50, kongsikan komisen RM50. Berbanggalah dapat RM50. Okay. Sebab dia sangat besar. Waktu saya pakai Maxis dulu 12 tahun, jangan cerita RM50, 50 sen tak pernah dapat. Okay. Ini baru buat bisnes, satu orang daftar. Padahal duit kita tu modal 130. Bagi dapat RM50. Sehari dua je benda tu statement terus ada dalam TMMS, dalam member area. Semangat lain macam tuan. Alhamdulillah Tuan Lufti. Saya tolong terangkan. Okey. Arifin Ahmad, selamat datang. Dan Bahadur, Allahu Akbar. Kawan-kawan lama. Okey, selamat datang. Safar, Tuan Safar, Assalamualaikum. Bro Mazlan Abbas, semoga dikurniakan kesihatan. Alhamdulillah Tuan. Okey. Cumanya biasalah, dah berumur dah nak masuk 60 ni macam-macam lah. Okey.
Said Fadil, selamat datang tuan. Okey. So saya rasa saya dah jawab. Okey, macam mana saya buat dulu dan kenapa dah lama saya tak buat. Saya tak menaja orang sebab alasan dia SIM card Tuan Excel dah tak ada. Tapi sekarang SIM card Tuan Excel dah kembali. Okey. Saya buatlah. SIM card Tuan Excel tu itu ada dalam lindung bis. SIM card lain saya tak pandang. Okey. Saya tak pandang sebab bukti sejarah dah membuktikan SIM card yang fast tracknya tinggi sahaja yang boleh pergi. Okey. SIM card yang komisen pendaftaran dia tinggi sahaja yang boleh pergi. Dan kita pernah membuat sejarah. Dan takdir telah menentukan kita pada 2017 SIM card yang fast tracknya tinggi tak ada. Telah dimansuhkan, displit jadi 2 pendaftaran. Waktu itulah saya dah start tak mendaftar sebab SIM card yang saya usung ke hujung ke pangkal dah tak ada. Okey. Dan sekarang SIM card bersifat Tuan Excel itu kembali dan saya buat semula lah. Alright. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu lebih kurang, bolehlah tengok. Saya dah buat website saya www.twsimcard.com. Macam mana nak tulis kat sini? Saya pun tak pandai. Alamak, nak patah balik pun tak reti dah ni. Increase engagement. Kalau saya back dia hilang tak? Oh tak. Oh dekat bawah ni kot. Write a comment. Kalau siapa-siapa nak tengok, ada pun. Orang tua ni pun pandai kan lah sikit-sikit. www.twsimcard.com. Tu. Dia tak jadi link. Jadi link. Lepas tu dalam website ni, kalau siapa nak dengar saya bersembang panjang, apabila rakan-rakan masuk je dekat website ni, mana website saya tadi tu? Sekejap saya type twsimcard.com. Kalau ni nampak tuan-tuan mana website dia? Kalau tuan-tuan scroll ke bawah nanti, bawah sekali, ada satu borang ni. Kalau nak email dari saya, isikan borang ni. Kalau tuan-tuan nak dengar saya berceloteh panjang, kadang-kadang setengah perkara ni sembang tak habis. Ataupun sembang lepas sembang lupa. Jadi kalau tuan-tuan masukkan nama, email, nombor telefon kat sini, saya akan hantar melalui email. Jadi bila tuan-tuan lupa, boleh rujuk balik kan. Okey. Boleh rujuk balik. Macam itulah lebih kurang. Okey. Jadi kalau pada kawan-kawan yang belum menggunakan SIM card Tuan Wow ni, yang tengok kalau ada siapa-siapa nak guna, ada yang tanya saya apa kelebihan SIM card Tuan Wow ni. Tak ada apa kelebihan pun. Okey. Tak ada apa kelebihan pun. Dia sama je. Okey. Dia sama je. Sama dengan SIM card lain. Ada lebih sikit, ada kurang sikit, lebih kurang. Kalau orang tanya apa kelebihan, tu je lah. Okey. Kelebihan tu biasanya lebih berbanding dengan apa kan. Kalau tanya saya tak ada apa kelebihan pun. Okey. Habis kenapa suruh pakai SIM card tu? Kenapa ajak saya pakai SIM card tu? Sebab itu SIM card saya punya. Kalau kamu top up, saya dapat duit. Okey. Tolong tulis untuk Sifu. Okey. Sifu, kalau nombor lama boleh ambil semula ke? Maksudnya saya dan upline dah terputus lah tu. Kena daftar semula kan. Nanti kejap Rusman, saya sembang pasal tu. Bab-bab teknikal ni pun saya bukan faham sangat.
Arifin, bukan EW. TW SIM card. twsimcard.com. T Thailand, W dia asal daripada perkataan Tuan Wow lah. twsimcard.com. Jadi kalau kawan-kawan yang ada dengar ni nak pakai SIM card Tuan Wow, apa kelebihan? Tak ada, lebih kurang sama. Okey. Kalau tuan-tuan belum pakai, nak rasa pakai SIM card Tuan Wow, boleh. Oh, tadi ada yang tanya apa kelebihan. Tak ada kelebihan apa pun. Ada sikit-sikit lah. Ada insurans, life insurans, insurans kemalangan. Berapa tu saya tak kerti nak faham. Okay, tapi ada sikit-sikit. Tapi yang penting dia boleh buat call, boleh buat buat surf internet. Tu lah. Ada semalam saya bagi contoh. Orang tu jual, dia buka stesen minyak Petronas, contoh. Orang tanya apa kelebihan minyak Petronas berbanding mobil ke, Petron ke, apa-apalah yang lain. Saya rasa kalau orang tu niaga buka stesen minyak, payah juga nak jawab. Sana ada RON 15, sana pun ada RON 15, sini ada RON 97, sini pun ada RON 97. Lebih kurang je minyak-minyak lah. Kalau SIM card telefon tu SIM card telefon lah, sama je tuan-tuan. Tapi kalau saya buka stesen Petronas tu, saya suruh kamu isi lah. Maksudnya isi lah minyak dekat Petronas saya. Okey. Kawan tu tanya apa kelebihan minyak Petronas? Tak ada kelebihan, minyak je, sama je. Tapi kenapa kau suruh aku isi minyak dekat kedai kau? Kau boleh fikirlah dengan akal. Itu kan kedai aku, Petronas aku punya. Isilah minyak tempat aku dapatlah untung. Engkau pun sama juga. Kalau kau isi tempat lain, orang lain tu dapat untung. Tapi kalau dah namakan kawan, isilah ke tempat aku. Itu ya, simple as that. Okay. Jadi kalau kawan-kawan ada yang nak rasa-rasa pakai SIM card Tuan Wow, okay, tetapi bukan tetapi lah, dia punya kelebihan dia boleh kekal nombor utama. Kalau berasa nak kekal nombor utama, nak pakai SIM card Tuan Wow, tak pernah pakai, saya boleh bagi free lah yang tu. Okay. Kalau setakat nak cuba, nak guna nombor baru, saya tak bagi. Okay. Sebab saya tak ada sistem macam tu. Okay. Kalau ada siapa nak rasa, nak cuba, ini bukan cerita nak buat duit ke, tak ada. Okay. Kalau tuan-tuan isi minyak tempat saya dapatlah duit. Okay. Kalau tuan-tuan nak pakai, memang dah pakai pun. Itulah cara saya suruh ahli keluarga saya pakailah. Sebab bapak kamu punya SIM card. Okay. So basically inilah keadaan SIM card Tuan Wow. Okay. SIM card Tuan Wow, kalau saya cerita SIM card Tuan Wow, tak ada cerita SIM card lain. SIM card Lindung Bis yang berharga RM130. Okey. Okey lah. Habislah kot cerita. Ada masa cerita benda lain lah kot. Ni ada apa-apa soalan ke? Saya ni bukan tak reti guna-guna benda ni. Sifu, kalau nombor lama boleh ambil semula ke? Maksud saya, nombor lama kalau dah expired, payah sikit Tuan Rosman. Dan appliance dah terputus lah tu, kena daftar semula kan. Kalau nak ambil nombor lama tu yang dah expired, payah tuan. Saya pun tak tahu. Boleh lah sesekali kalau nak tanya HQ. Saya ni bab-bab teknikal ni slow sikit. Okay. Ada tak soalan-soalan lain? Betul tu Sifu, Putrajaya hadir. Terima kasih tuan. Okey lah. Jadi sekarang ni saya dalam proses buat website lah, buat buku lah. Okey. Buku ni penting lah bagi saya. Okey. Buku cara-cara menjawab SMS. Okey. Sebab nak kekal nombor utama, kena ada ilmu nak jawab SMS. Dia punya proses dia tu. Okay.
Lepas tu disebabkan benda tu sangat penting, website Sifu Please. Ikuan, Tuan Ikuan, tadi tu saya dah beritahu. Macam mana Saya tulis lagi sekali lah. www.twsimcard.com. Jadi salah satu dia tadi pagi tadi kot ada orang tanya dia punya komisen rendah. Okey. Komisen dia rendah. Dia dah lama promote Tun Wow ni. Saya cakap kamu promote SIM card apa? SIM card Lite. SIM card Lite tu memang sifat dia tak boleh pergi. Okey. Hebat macam mana kamu menjual pun, kamu sehebat Sifu Hafiz Arif pun, kalau dapat jual banyak dia mungkin naik kejap, tapi dia akan expired. Okey. Akan melambat-lambat expired. So dia tak boleh pergi. Okey. Tak percaya tanyalah orang buat Hello Telco ke buat saya tak tahu sangatlah. Tapi yang saya dengar mereka pun sama juga jual SIM card harga RM10. Sama je tuan-tuan. Okey. Mobile Legend ke, One SOX ke, Red One ke. Kalau jual SIM card yang RM10 tu, dia akan menghadapi benda yang sama lah, yang seperti dihadapi oleh Maxi, Celcom, Digi. Mereka menghadapi masalah jual SIM card RM10. Okey. Tapi mereka susah nak mengubah strategi tu. Sebab mereka tak ada referral program. Kelebihan kita ada referral program yang tak ada dekat mana-mana pun. Jadi siapa yang buat referral program tu nak buat bisnes SIM card, buatlah bisnes SIM card yang dah terbukti berjaya sebelum ini. Sifat dia bonus pendaftaran dia tinggi. Okey. Sekurang-kurangnya 30%. Lepas tu ada package, apa pun package sekejap SIM card Tun Wow harga RM128. Bonus pendaftaran dia RM50. Jadi berapa persen tu? Bahagi 128. 39, hampir 40%. Lepas tu dalam tu ada package RM55. Okey. 55 bagi 128, 42%, lebih kurang 43%. Okey, senang cerita 40 lah. Alright. Kalau ada dan nilai dia sekarang ni lah kena cari yang 30 ke atas. RM30 dan ke atas. Kalau dalam bisnes SIM card yang lain ada benda ni, kalau anda rakan-rakan tengah buat, kalau ada SIM card dia, bonus pendaftaran dia RM30 dan ke atas, dia lebih kurang 40% daripada harga SIM card. Dan dia dan dalam tu ada package lebih kurang 40% package. Okey, daripada harga SIM card. Buat SIM card tu. Okey. Buat SIM card tu. Tak kira lah apa jenama pun. Alright. Kalau tak ada SIM card tu, sebab SIM card Tony Excel ini dia punya sifat dia. Okey. Sifat dia ini. Dulu harga SIM card 98, fast track 30. Okey. Dalam tu ada kredit 30. Betul tak? Dia punya formula dia. Okey. Dia lebih kurang ni okey lah. Waktu tu maksudnya mahal sikit lah sikat ni. Harga 98, kredit 30, fast track 30. Maksudnya 30%, 30%. Okey. Jadi bagi saya SIM card Lindung Bis ni yang berharga 128 ataupun saya panggil 130 ni,
Saya rasa daripada saya punya pandangan lah, ini adalah SIM card yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Tone Group. Kalau bandingkan dengan Tone Excel, daripada segi percentage, ini adalah versi SIM card Tone Excel yang baru, yang jauh lebih baik daripada versi dulu. Okey. So itulah saya punya pendapat. Dan saya kayuh saja. Bila SIM card ni keluar, saya akan kayuh saja. Alright. Orang nak join ke, orang tak nak join ke. Okey. Tapi yang penting, saya sentiasa menambahkan pengguna. Agak-agak jumpa member yang boleh makan, suruh guna. Nak kena sponsor SIM card, sponsor lah. Tapi syarat dia kena kekal nombor utama. Itu aja. Okey. Kalau dia tak kekal nombor utama, jangan sponsor, tak ada faedah. Buang duit. Ini bukan murah, 130 pula tu. Okey. Oh, Mobile Legend tu game. Entah, saya pun tak tahu, ada dengar baru ni Legend. Mobile. Oh, anak saya. Oh iya kan, anak saya selalu sebut Mobile Legend. Entah, saya pun tak tahulah tuan. Allahu Akbar. Okeylah, dah pukul 12.30 dah. Kurang berapa sejam kita menyembang. Jadi kalau ada apa nak tanya tu, bolehlah tanya. Nombor telefon saya kan masing-masing tahu. Tahu ke nombor telefon saya? Marilah saya bagi nombor telefon saya. Apa nak nyembang-nyembang atau nak WhatsApp ni lambat dah sikit balas ya. Nombor phone saya 011 5905 5555. Kalau ada siapa-siapa nak menyembang, Tiuntok Legend. Okey. Saya kan baik dengan Tiuntok. Okey, bos-bos Tiuntok sampai sekarang masih baik lagi dengan mereka. Okey. Selalu juga menyembang. Baru ni bos-bos dia ajak, Lan kalau turun KL marilah jumpa, InsyaAllah, saya kata. Dan kalau saya balik pun memang saya akan luangkan masa dengan mereka, sebab tak boleh lupa jasa yang mereka berikan di dalam kehidupan saya. Okey. Mereka lah yang bagi peluang pada Tone Group untuk buat bisnes. Okey. Mereka lah pencetus program ini. Kalau mereka tak approve, tak adalah Tone Excel. Tetapi dalam masa perjalanan tu ada kesilapan menyebabkan Tone Group kena buat Tone Wow. Dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Benda takdir tetap akan berlaku kan. Okey. Dan daripada segi satu sudut pun, kalau saya jadi Tiuntok pun saya akan kecil hati ya. Okey. Oh, Tone Group start buat dengan kami. Okey. Bila benda tu rasa tak boleh naik, kamu buat dengan Tone Wow. Okey. Benda tu itu yang saya kata takdir. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Apa yang Allah tetapkan berlaku, dia tetap berlaku. Buatlah macam mana pun, dia tetap akan berlaku. Okey. Jaga macam mana pun, Allah tetapkan berlaku, dia berlaku. Okey. Semuanya itu telah ditetapkan. Okey. Allah kata dia takkan berlaku benda yang tak tertulis. Okey. Allah beritahu, la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana fa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Okey. Takkan berlaku benda-benda tu. Okey. So insya-Allah kalau ada ruang dan masa, saya malas nak letakkan masa, saya tak suka terikat kan. Kalau ada masa-masa yang sesuai nanti, saya berlive lagi lah. Okey. Kalau ada permintaan tu elok juga. Kalau tak ada permintaan tu buat muka bodoh je lah, sembang seorang. Okey. Okey, terima kasih, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Waktu yang sesuai, kalau Allah izinkan, insya-Allah kita jumpa lagi. So kalau lagi satu, kalau siapa-siapa yang duduk kat Kelantan ni nak datang menyembang boleh ya. Okey. Bolehlah datang dekat Pengkalan Cepa. Nak yang best ni kan,
kalau nak cari dalam nak cari dalam Google Map kan, type perkampungan Mazlan Abbas. InsyaAllah sampai sini. Akin, Sifu tak balik Senggarang ke? Raya itu, raya puasa baru ni, akak saya meninggal, saya balik. Okey. 2 hari kot sebelum, 2 ke 3 hari sebelum raya puasa tahun ni, saya rush lari ke kampung balik Senggarang, Parit Penghormatan Senggarang. Akak saya meninggal dan sempatlah saya mengimami jenazah kakak kesayangan saya. Okey. Saya ni 3 beradik je, yang tua dah tak ada dah, tinggal 2 beradik je. Kakak saya yang tua umur 70-an dah, 70 lebih. Saya pun dah nak masuk 60. Lebih kurang macam tu lah. Alright. So, insyaAllah Daddy Sunny saya dah nak habis. Tapi apa-apa hal, terima kasih. Dan saya akan savekan video ni dalam FB saya. Jadi kalau siapa-siapa nak tengok, boleh tengok kat sana. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada rezeki umur panjang, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.